Cegah COVID-19, semua kementerian dan agensi kerajaan diarah patuhi prosedur operasi. Ada Cenderiang dilantik semula sebagai Menteri Besar Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana bersama saya Syahril Sarafuddin Dan saya Atikah Muhammad Naim. Wisma Putra mengenal pasti 11 rakyat Malaysia di luar negara dijangkiti COVID-19. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menjelaskan angka itu melibatkan masing-masing 9 rakyat Malaysia di Singapura. Dengan 2 individu telah dibenar keluar, 7 lagi masih dirawat di Singapura dan 2 rakyat Malaysia di Jepun dengan kedua-duanya mereka telah pulang ke Malaysia. Justru beliau mengarahkan timbalannya Datuk Kamaruddin Jaafar untuk mengetuai pasukan khas bagi memantau perkembangan terkini rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Bahawa task force yang sedia ada di Wisma Putra untuk memantau keadaan ini akan diperhebatkan lagi, dan saya telah minta timbalan saya Datuk Seri Kamaruddin Jaafar untuk memimpin task force ini dan memberi secara telus maklumat-maklumat yang kita terima secara terkini, secara langsung, mungkin every other day, supaya orang ramai faham bahawa kita tidak mempunyai apa-apa nak disembunyikan dan kita hanya dapat maklumkan kepada orang ramai fakta dan maklumat yang ada. Tambahnya mereka yang masih belum mendaftar dengan perwakilan terdekat diminta segera berbuat demikian bagi memudahkan bantuan disalurkan. Sehingga kini seramai 54,430 rakyat Malaysia berada di 10 negara yang paling teruk terjejas ekoran COVID-19. Baik, buat kali pertama, Sarawak merekodkan kes COVID-19 dengan 3 orang disahkan positif hari ini. 2 daripada mereka membabitkan peserta ijtima tabligh di Masjid Sri Betaling di Selangor pada 28 Februari hingga 1 Mac lalu. Sementara itu, 1 kes lagi membabitkan ahli keluarga mereka. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah dalam satu kenyataan menggesa mereka yang menghadiri perhimpunan tersebut segera menghubungi hospital berdekatan bagi membolehkan siasatan dan pemeriksaan dijalankan. Setakat ini, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak telah mengesan 236 peserta perhimpunan itu dan pihak JKN Sarawak akan meneruskan usaha mengesan baki peserta yang terlibat. Datuk Amar Douglas Unggah berkata JPBN memberi jaminan JKN Sarawak bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang timbul akibat COVID-19 di hospital-hospital yang ditetapkan, iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Susulan itu, JPBN Sarawak mengeluarkan garis panduan bagi mengekang penularan wabak berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali mengingatkan semua kementerian dan agensi kerajaan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan bagi mencegah penularan COVID-19. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai maklum balas terhadap pengumuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai penularan wabak sebagai pandemik global. Beliau turut meminta kementerian dan agensi kerajaan menangguhkan program tidak kritikal yang melibatkan perhimpunan. Penyediaan kaunter saringan dan peralatan pencegahan wabak juga perlu dalam usaha mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Selain itu, Datuk Seri Muhammad Zuki mengarahkan lawatan serta mesyuarat luar negara ditangguhkan, terutama yang melibatkan negara terjejas. Semua penjawat awam diwajib mendapatkan rawatan jika mempunyai simptom jangkitan COVID-19. Sementara itu, sebarang perkara berkaitan hal ehwal agama dalam mengekang penularan COVID-19 perlu diperinci sebelum ia diputuskan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, perbincangan menyeluruh perlu dibuat merangkumi pelbagai aspek bagi memastikan satu keputusan harmoni dicapai. InsyaAllah satu kenyataan yang akan kita tengok dengan kita mencermati. Saya bukanlah kita berlumba buat kenyataan.
dan saling bercanggah antara satu sama lain, tapi kita nak harmonikan dan kita nak ambil satu pandangan yang tuntas, yang sesuai, yang menjaga keadaan keseluruhan suasana kewajipan agama dan juga apa yang sedang kita hadapi ini. Berkenaan kelangsungan penganjuran solat Jumaat, beliau berkata beberapa perkara perlu diperhalus sebelum satu ketetapan dibuat. Hari ini Singapura telah menutup 70 buah masjid untuk kerja-kerja pembersihan. Beliau ditemui media selepas menaik taraf selepas mentahnik lebih 40 bayi di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Dalam pada itu, garis panduan solat Jumaat ketika negara berdepan penularan pandemik COVID-19 tidak melanggar rukun solat terutama apabila khutbah dipendekkan berbanding biasa. Menurut pemangku Imam Besar Masjid Negara Al-Fadil Ustaz Amru Al-Haz, garis panduan itu sewajarnya dipatuhi kerana bertujuan baik iaitu mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebelum ini menyarankan supaya khutbah Jumaat diringkaskan. Jemaah berwuduk di rumah, tidak hadir ke masjid jika mempunyai simptom jangkitan dan mewajibkan masjid menyediakan penutup mulut dan hidung serta pembasmi kuman. Jadi macam pada hari ini pun khutbah kita pun lengkap. Maknanya tidaklah dikatakan pendek sangat, tetapi dia melengkap. Penetapan garis panduan solat Jumaat itu dibuat selari dengan ketetapan kerajaan melarang sementara acara melibatkan orang ramai termasuk program keagamaan. Selepas mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19, solat Jumaat di seluruh Perlis hari ini dibatalkan. Ia sebaliknya diganti dengan solat Zuhur di rumah. Kenyataan media Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Orang Melayu Negeri Perlis MAIPS menjelaskan perkara terbabit diputuskan selepas mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail semalam. Ini mengambil kira pandangan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan KKM termasuk menerima panduan dan isyak daripada Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. MAIPS turut mengingatkan pengurusan masjid supaya memainkan peranan dalam memastikan wabak terbabit tidak menular dalam kalangan ahli Jumaat dan anak qari'ah. Di Kelantan pula, kerajaan negeri mengarahkan semua program melibatkan orang ramai yang dijadual berlangsung dalam masa terdekat ditangguh atau dibatalkan. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata arahan itu dikeluarkan selepas mengambil kira situasi semasa langkah membendung penularan COVID-19 di negeri itu. Arahan sama, kata beliau, turut dikeluarkan PAS Kelantan melibatkan semua aktiviti parti termasuk mesyuarat agung di semua peringkat. Majlis Keahlian dan saya Registri Parti telah mengarahan supaya semua keramaian parti dan juga mesyuarat agung dibatalkan semua atau ditangguh bagi menyokong usaha supaya COVID-19 ini tidak merebak. Beliau ditemui pemberita selepas solat sunat hajat bagi memohon kesejahteraan negara dan menghindari ancaman wabak COVID-19 bersama lebih 1,000 jemaah sejurus selesai solat Jumaat di Masjid Muhammadi Kota Baru. Datuk Ahmad memberitahu persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan bermula 23 hingga 26 Mac depan akan berlangsung seperti dijadualkan. Bagaimanapun ia bergantung kepada arahan semasa Speaker Dewan Undangan Negeri. Situasi pembelian panik barangan yang berlaku di luar negara tidak terjadi di negara ini. Walaupun jumlah kes positif COVID-19 semakin meningkat, namun situasi semasa masih terkawal. Rakyat Malaysia dinasihatkan agar terus tenang kerana pembelian panik hanya akan menyebabkan timbulnya kekecohan seperti yang berlaku di beberapa negara luar. Laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Penularan wabak COVID-19 di negara ini mungkin menimbulkan keresahan setengah pihak yang bimbang dengan situasi yang berlaku ketika ini. Namun apa yang penting adalah kita tidak panik dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menghindarkan diri daripada COVID-19. Tinjauan saya di beberapa pasaraya di sekitar ibu negara mendapati barang-barang keperluan harian seperti beras,
telur dan minyak masih lagi mencukupi dan mudah untuk didapati. Orang ramai yang ditemui juga berpuas hati dan tidak mempunyai sebarang masalah untuk mendapatkan barangan asas harian sekiranya diperlukan. Kat Malaysia sekarang ni untuk dapatkan bekalan makanan tu dia masih okey, macam tak ada macam orang nak cari macam panik cari makanan tu. So sumber tu still ada lagi, still okey lagi. Tapi macam orang nak pergi macam ke pasar raya membeli belah tu dia macam ada kurang sikit macam tu. Orang still ambil langkah berjaga-jaga. Kalau insyaAllah kalau untuk sementara ni saya tengok masih okey lagi kalau pasal makanan tu. Kalau saya nak cari dekat kedai masih boleh dapat lagi benda-benda yang saya nak pakai dekat rumah. Kalau untuk tak ada masalah. Kalau untuk barang-barang dapur untuk sementara ni saya tengok masih okey lagi. Setakat ni Alhamdulillah dekat Malaysia ni bekalan makanan tu okey lagi lah. Kita boleh beli, kita mudah dapat lagi lah. Bagaimanapun bagi barangan perlindungan kesihatan seperti topeng muka dan pembersih tangan, ianya sedikit sukar untuk didapati perikutan permintaan yang tinggi. Dari segi problemnya ialah mask dengan sanitizer. Sanitizer sebelum ni memang short lah. First daripada yang influenza A tu memang dah short. Then mask pun dah short dah waktu tu. Then sanitizer makin banyak kilang yang diproduce. So sekarang memang banyak sanitizer. But mask tu memang dia kilang dari Malaysia dah kurang dan kilang dari China pun dah kurang dah. Apa yang penting adalah inisiatif kita sendiri untuk mengelak daripada dijangkiti. Selalulah membasuh tangan menggunakan air dan sabun pencuci di samping mengelak berada di tempat awam dalam tempoh yang lama. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Di Sarawak, Kampung Sukan Petronas di Biri dijadikan sebagai pusat kuarantin COVID-19 yang menempatkan 15 pesakit di bawah pemerhatian PUI. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata mereka ditempatkan di pusat berkenaan secara berperingkat. 5 orang pertama mula ditempatkan di pusat kuarantin tersebut semalam. Kesemua 15 orang di bawah PUI itu adalah dari Semenanjung dan tidak mempunyai tempat tinggal sepanjang menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari. Berikutan itu, pusat kuarantin tersebut perlu diwujudkan. Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin berkata pesakit hanya dibenar pulang selepas ujian seterusnya mengesahkan mereka negatif virus terbabit. Pesakit kemudiannya perlu menjalani kuarantin sendiri di rumah selama 14 hari dan menjalani ujian sekali lagi pada hari ke-13. Pusat kuarantin itu akan dikawal ketat oleh pelbagai agensi keselamatan dan bantuan. Tabung Haji akan terus tetap meneruskan kursus haji bagi persiapan bakal jemaah bagi tahun ini. Namun pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TIH Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof berkata pihaknya memberi kebebasan kepada mereka untuk mengikuti kursus haji menerusi laman sesawang TIH. InsyaAllah kita akan juga kongsi video-video yang memberi pengajaran yang sama kepada orang-orang yang mahu mengikutinya melalui website kami. Jadi sekiranya mereka rasa lebih selesa untuk belajar dari rumah, insya-Allah kita akan beri mereka kesempatan untuk menghadiri kursus haji melalui website kita. Mengulas mengenai rombongan pertama jemaah haji bagi tahun ini dijadual pada 22 Jun dengan 33,600 jemaah dijangka berangkat ke Tanah Suci. Kita juga berhubung dengan kedutaan Saudi di Malaysia. Jadi kita akan cuba pastikan jika tidak ada aral kita akan terus dapat melaksanakan amanah kita dan memastikan seramai mana rakyat Malaysia yang terpilih akan dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, insya-Allah. Bila dihubungi RTM menerusi panggilan telefon pada petang tadi.
Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat pada kadar 3.05% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019. TH dalam satu kenyataan media menjelaskan agihan bernilai 2.1 bilion ringgit itu bakal memanfaatkan hampir 9 juta pendepositnya. Agihan tersebut 1.2 bilion ringgit lebih tinggi berbanding 900 juta ringgit pada tahun kewangan sebelumnya. Agihan keuntungan yang lebih baik didorong prestasi dan kedudukan kewangan yang semakin kukuh berasaskan strategi pelaburan mampan serta langkah pengurusan kos secara berhemat. Bagi tahun kewangan yang sama, TH turut mencatatkan keuntungan selepas zakat berjumlah 1.9 bilion ringgit. Manakala pendapatan pelaburan berjumlah 3.3 bilion ringgit. Pendapatan pelaburan yang lebih stabil sebahagian besar disumbangkan pelaburan aset pendapatan tetap sebanyak 58% atau 1.9 bilion ringgit. Bagi menyemak pengkreditan agihan keuntungan, para pendeposit boleh ke kaunter-kaunter TH dan ATM bank-bank terpilih atau melayari laman sesawang bermula 16 Mac 2020. Strategi pelaburan yang menumpukan kepada aset pelaburan lebih stabil telah berjaya menjana keuntungan lebih tinggi buat Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof berkata, perubahan strategi itu berjaya mengurangkan tekanan akibat keadaan pasaran saham yang tidak menentu dicetuskan faktor luaran seperti perang dagang. TH turut memanfaatkan platform digital dan menjalin kerjasama strategik dengan institusi kewangan bagi memudahkan pendeposit mendapatkan perkhidmatan. Selain itu, prestasi lebih baik turut disumbangkan kaedah takbir urus baharu dan pengenalan pengurusan risiko. Kaedah melabur ini juga penting untuk memastikan yang satu, kita dapat pulangan yang munasabah dengan risiko yang kita ambil, tapi yang lebih penting ianya stabil sebab macam kita tengok sekarang keadaan ekonomi yang mencabar, jadi cara kita susun pelaburan kita dengan kita agihkan kepada pelaburan yang lebih memberi pendapatan yang lebih stabil seperti suku umpamanya. Beliau yakin langkah pemulihan yang berjaya memberikan keuntungan lebih tinggi berbanding 2018 dapat mengukuhkan semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan haji berkenaan. Bekerja dengan lebih keras untuk memberi prestasi yang lebih baik di masa depan, dan dalam masa yang sama kita juga cuba memberi lebih banyak pulangan kepada pendeposit dari segi macam contohnya sekarang kita ada macam kalau ada yang menyimpan lebih daripada 5,000, mereka boleh mendapat macam peluang untuk mengerjakan umrah dan seumpamanya. Jadi kita akan terus tambah perkara-perkara ini. Jadi ini tentunya akan memberi lebih kepercayaan rakyat kepada tabung haji. Beliau turut menghargai kepercayaan dan sokongan 9 juta pendeposit yang telah memberi amanah kepada TH untuk menguruskan simpanan mereka. Mengambil ilham ciri-ciri Masjid Nabawi di Madinah, pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor menjadi kebanggaan penduduk di kawasan itu. Berkeluasan 43,500 kaki persegi, masjid tersebut dijangka mampu menampung 5,000 jemaah dalam satu-satu masa berbanding masjid yang lama hanya 150 jemaah saja. Laporannya bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin. Ini merupakan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam di Kajang ini, dan masjid ini bakal menjadi salah satu mercu tanda di kawasan ini kerana masjid ini dalam proses pembinaan hampir 92% telah siap. Dan untuk mengetahui mengenai keistimewaan tersendiri masjid ini, jom ikuti saya untuk menyelusuri perkembangan projek ini. Majlis Al-Falah yang mula dibina sejak tahun 2015 dianggarkan akan menelan belanja sebanyak 17.5 juta ringgit. Kos pembinaan diperolehi melalui hasil infak dan bantuan daripada orang ramai sebanyak 14 juta ringgit. Untuk siap sepenuhnya, Masjid Al-Falah dijangka memerlukan dana sebanyak 2.5 juta ringgit lagi. Jadi tujuannya semata-mata untuk kita memberi keselesaan kepada jemaah-jemaah dan mengimbau kalau boleh dengan wujudnya masjid-masjid yang sebegini
menarik minat ramai jemaah-jemaah untuk imarahkan masjid dan datang ke masjid. Ialah kalau kita tengok seimbas lalu, bukanlah jemaah-jemaah yang hadir kemari ini orang tempatan semata-mata. Banyak orang-orang yang dari sekitar persekeliling datang untuk mendengar ceramah. Masjid ini juga bakal dilengkapi kemudahan seperti perpustakaan, dewan kuliah, dewan acara dan lift. Menariknya, pihak jawatan kuasa masjid turut bersetuju untuk menanam pokok kurma di sekeliling masjid. Seperti yang kita lihat di belakang ni, pintu yang kita sediakan untuk masjid ini adalah mencontohi pintu Masjid Nabawi di Madinah. Dan dari segi corak dan juga reka bentuknya adalah memang kita ambil daripada reka bentuk daripada Masjid An-Nabawi di Madinah lah. Jadi ini adalah salah satu masjid yang tidak ada di mana-mana yang mempunyai ruang solat yang sepanjang sini dan seluas ini dan tidak ada tiang di tengah-tengahnya. Bagi mereka yang ingin memberikan sumbangan, boleh salurkan ke nombor akaun yang tertera. Laporan Zanaria Zana Abidin, RTM. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan gelombang haba di Malaysia, yang mana bacaan suhu maksima di kawasan Chuping, Temeloh, Petaling dan juga Tangkak telah pun mencapai bacaan tahap pertama, iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga serta menghadkan aktiviti luar dan minum air secukupnya. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia adalah dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga kelewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum. Bersua kembali. Adun Cenderiang Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak. Istiadat mengangkat sumpah berlangsung di hadapan Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Turut berangkat Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Datuk Seri Ahmad Faizal kemudian menandatangani surat pelantikan sambil disaksikan Hakim Utama Mahkamah Tinggi Ipoh Datuk Hashim Hamzah.
Selepas pilihan raya umum PRU14, Datuk Seri Ahmad Faizal dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dilantik sebagai Menteri Besar pada 12 Mei 2018. Beliau bagaimanapun meletak jawatan berkenaan pada 10 Mac selepas meninggalkan Pakatan Harapan dan membentuk Perikatan Nasional. Terdahulu, Sultan Nazrin mengadakan pertemuan dengan kesemua wakil kepimpinan parti di Istana Kinta. Perikatan Nasional Perak yang terdiri daripada UMNO, PAS dan Bersatu mendapat sokongan majoriti 32 adun daripada keseluruhan 59 kerusi sekaligus membentuk kerajaan negeri yang baru. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah hari ini bertitah semua ahli Dewan Negara Perak, orang besar negeri, orang besar jajahan, pegawai dan kaki tangan yang dilantik dapat menjalankan tanggungjawab menjaga nama baik dan mendaulatkan institusi kesultanan. Titah baginda lagi, gelaran yang diberikan sama sekali tidak boleh disalahgunakan untuk mendapat laba bagi memenuhi kepentingan peribadi. Sultan Nazrin turut menegaskan agar tidak menyalahgunakan kepala surat rasmi, cap rasmi dan surat rasmi yang boleh memalitkan nama buruk dan mencemarkan institusi kesultanan. Bertanggungjawab mempertahan, menjaga nama baik dan mendaulatkan institusi kesultanan. Gelaran yang disandang dan penempatan menjalankan tugas pejabat dan istana yang berkaitan jangan sama sekali disalahgunakan untuk mendapat laba bagi memenuhi kepentingan peribadi. Baginda bertitah demikian selepas menyempurnakan istiadat pelantikan Menteri Besar Perak ke-13 di Istana Iskandariah Kuala Kangsar, Perak. Dalam pada itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memaklumkan pemilihan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak akan ditentukan dalam masa terdekat. Beliau telah memaklumkan kepada Ketua Perhubungan UMNO Perak Datuk Sa'rani Muhammad dan Pesuruhjaya PAS Perak Datuk Razman Zakaria untuk mengadakan perjumpaan segera bagi membincangkan senarai exco yang bakal dipilih. Saya ambil contoh daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dalam memilih barisan exco untuk disembah cadangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan. Calon-calon yang nak disembah cadangkan mestilah dari kalangan mereka yang bersih, yang telah pun ditapis melalui agensi-agensi seperti SPRM dan juga polis. Beliau berkata demikian selepas majlis mengangkat sumpah di Istana Iskandariah petang tadi. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka mengumumkan pelantikan 9 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perikatan Nasional sebagai anggota Exco. Menurut Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali, pelantikan barisan Exco baru itu telah mendapat persetujuan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob selepas pertemuan pagi tadi. Buat pertama kali, portfolio jawatankuasa di Jabatan Ketua Menteri bagi Pendidikan, Pengajian Tinggi, Teknikal dan Vokasional diperkenalkan dan diisi Adun Teluk Mas Datuk Nur Effendi Ahmad. Manakala portfolio jawatankuasa perpaduan, hubungan masyarakat, tenaga kerja dan hal ehwal pengguna masih kosong dan dilantik dalam tempoh sebulan. Ketua Menteri sendiri memegang portfolio jawatankuasa perancangan ekonomi, kewangan, pembangunan tanah, pantai dan sungai, pengurusan air, hal ehwal agama, pelaburan, teknologi komunikasi, multimedia dan agensi berkaitan kerajaan. Barisan Exco baru itu juga terdiri daripada Adun Asahan. Padah mencetuskan kontroversi kerana memuat naik status jelik di media sosial, 3 individu didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung kes menghina Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Penganggur Oi Wee Siong dan Nur Haizat Azhar masing-masing berusia 37 tahun mengaku bersalah atas setiap satu pertuduhan yang dibacakan berasingan di hadapan Hakim MM Edwin Paramjoti. Manakala Fadilah Hamid, 43 tahun, mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan menghina Nabi Muhammad dan agama Islam. Hakim menetapkan 17 Mac untuk menjatuhkan hukuman ke atas Wee Siong dan 20 Mac bagi Nur Haizat.
Mengikut pertuduhan, Wei Xiong didakwa melakukan melalui laman Facebook Sam Oi dan Nur Haizat menggunakan Facebooknya Haizat Azhar secara sedar membuat kenyataan yang jelik menghina Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menganiayai orang lain. Nur Haizat yang tidak diwakili peguam memohon maaf kepada Yang di-Pertuan Agong dan seluruh rakyat Malaysia serta menyesal atas tindakannya dan merayu hukuman denda minimum. Katanya lagi dia berasa agak tertekan dengan kemelut politik negara pada ketika itu dan menyerah diri kepada polis. Timbalan Pendakwa Raya An-Nur Atikah Abdul Hadi memohon denda RM6,000 sebagai pengancaran. Fadilah, seorang suri rumah tangga, didakwa menghina Nabi Muhammad SAW dan agama Islam melalui Facebooknya Fadilah Abdul Hamid. Hakim menetapkan 14 April depan sebagai pengurusan kes. Bagi semua kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan ketiga-tiganya diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin. Baik, ini pula semua siasatan melibatkan Kementerian Pertahanan sebelum ini akan diteruskan seperti biasa di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, siasatan itu termasuk mengenai projek penswastaan untuk memajukan tanah atau pelan suap membabitkan kementerian. Semua siasatan yang telah pun dilaksanakan, kita akan teruskan seperti biasa. Ya. Semua. Ya. Tapi saya tak tahu yang mana dah selesai, yang belum selesai, yang tertangguh kita akan teruskan. Yang dah selesai, selesai. Yang diserahkan kepada pihak berwajib, SPRM dan sebagainya, itu di bawah tanggungjawab SPRM lagi, bukan kita lagi. Beliau mempengerusikan mesyuarat pertama Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. 19 Februari tahun lalu, Kementerian Pertahanan mendedahkan kerajaan mengalami kerugian lebih RM500 juta bagi urus niaga lan suap membabitkan tanah milik kementerian yang dipercayai berlaku sejak 1997. Perkara itu didedahkan selepas hasil siasatan yang dibentangkan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan. Jawatan Kuasa Tindakan Pemulihan Pelancongan akan mengadakan pertemuan semula dengan pemain industri bagi membincangkan perkembangan terkini wabak COVID-19. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof berkata pertemuan itu antara lain bagi mendapatkan maklum balas mengenai pakej rangsangan ekonomi. Jelasnya, ia termasuk cadangan penambahbaikan program yang boleh dilakukan Kementerian Pelancongan untuk membantu menggerakkan industri terjejas. Dan sekarang ini kalau lihat dalam selepas kabinet meeting yang lalu diminta supaya kita melihat semula. Jadi saya dipahamkan kita dalam perancangan untuk mengadakan the next meeting dengan menteri kita yang baru dan sebagainya untuk berjumpa, satu untuk berjumpa dengan industri, kedua melihat apa lagi program tambah baik yang boleh kita laksanakan untuk memastikan kita dapat lagi membantu industri ini. Datuk Musa berkata demikian pada Majlis Pelancaran Malaysia Travel Fair 2020 di Ibu Negara. Malaysia Airlines berhad MAB memperkenalkan dasar perubahan tiket fleksibel yang menawarkan penukaran tanpa had dan percuma bagi tempahan baru dan sedia ada. Menerusi kenyataan syarikat penerbangan nasional itu, pelanggan boleh membuat perubahan tanpa had pada tarikh penerbangan dengan pengecualian fee dan penukaran destinasi tanpa sebarang perbezaan tambang. Dasar ini terpakai bagi tiket yang dikeluarkan pada dan sebelum 31 Mac ini. Semua tempahan semula perlu dibuat pada atau sebelum tarikh berkenaan. Perjalanan balik bagi tempahan semula itu perlu dilakukan sebelum atau pada 31 Disember 2020. Jelas MAB tempahan semula perlu dibuat sama ada di Pejabat Jualan Tiket Malaysia Airlines, Pusat Perhubungan Global atau menerusi ejen yang dilantik. Baik, dan berikut kita saksikan harga minyak minggu bermula 14 Mac hingga 20 Mac depan.
Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan bersama dengan Ifah. Silakan Ifah. Saingan Liga Bola Sepak Malaysia ditangguhkan. Perlombaan F1 di Melbourne turut ditangguhkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua perlawanan CIMB Liga Super, Liga Premier, M3, M4, Piala Belia dan MPFL yang dijadual berlangsung hari ini, esok dan Ahad akan berjalan seperti biasa, namun tanpa kehadiran penonton. Keputusan itu diumumkan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin tengah hari tadi setelah melihat wabak COVID-19 sebagai permasalahan global. Selain itu, MFL turut membuat ketetapan bermula Isnin depan iaitu 16 Mac. Semua pertandingan anjuran FAM dan Malaysian Football League MFL termasuk Piala FA, Piala Presiden, Piala Belia dan Liga Futsal Premier akan ditangguhkan ke satu tarikh baharu yang akan ditetapkan kemudian. Ini adalah aspirasi kerana kita ingin mendahulukan dulu kepentingan kesihatan penyokong, pemain, pegawai dan kepentingan rakyat dan juga yang terlibat di dalam industri bola sepak. Sebelum isu coronavirus lebih pass for 1 week ni, kita memang nak mencadangkan ke MFL telah nak mengambil 2 slot untuk kita mainkan, memandangkan kita tidak bermain dengan UAE dan juga dengan Vietnam, tetapi memandangkan isu COVID-19 ni, kita pun akan terus FIFA kalender itu kosong dan kita tak ada perlawanan sehingga bulan bila kita tengok COVID-19 ni akan berkurangan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas FAM dan MFL mengenai isu COVID-19 siang tadi di Ibu Pejabat FAM. Keputusan penangguhan dipersetujui setelah perbincangan mendalam bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Sukan Negara MSN serta Institut Sukan Negara ISN. Sementara itu, persaingan keempat CIMB Liga Super Malaysia 2020 melibatkan PJ City FC dan Terengganu FC yang dijadualkan berlangsung malam esok ditangguh ke satu tarikh yang akan diumumkan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Malaysian Football League MFL, keputusan penangguhan itu terpaksa diambil selepas pihak tuan rumah iaitu PJ City FC gagal untuk menyediakan venue perlawanan sesuai setelah stadium yang digunakan musim lalu iaitu Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya masih dalam proses baik pulih. Usaha untuk mencari stadium alternatif di sekitar Lembah Kelang juga masih tiada selepas kesemua stadium telah ditempah oleh pasukan-pasukan lain yang turun beraksi dalam pentas Liga Super dan Liga Premier. Pada aksi kedua tempoh hari, PJCT FC menggunakan stadium UiTM bagi melayan kunjungan Pahang yang menyaksikan skuad bimbingan K. Devon itu berjaya mencatatkan kemenangan 3-2. Sementara itu, Rugby Malaysia MR turut menangguhkan semua acara dan kejohanan rugby di Malaysia. Perkara itu dinyatakan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan MR hari ini. Penangguhan berkuat kuasa serta-merta sehingga diberitahu kelak. MR juga menasihatkan penggiat rugby untuk mematuhi garis panduan dan notis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam perkembangan sama, Persatuan Pemotoran Malaysia MAM hari ini menggesa komuniti pemotoran agar menangguhkan seketika semua aktiviti pemotoran sehingga situasi pandemik COVID-19 berkurangan dan bertambah baik.
MAM dalam kenyataannya berkata keputusan dibuat berdasarkan arahan semasa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Pesuruhjaya Sukan dan Konsultan Suruhanjaya Kesihatan MAM. Bagaimanapun menurut mereka, penganjur yang masih ingin meneruskan acara yang telah dijadual dinasihati untuk menganjurkan dalam jumlah penonton yang minima dalam bentuk penganjuran tertutup. Penganjur juga perlu bertanggungjawab ke atas penyediaan penjagaan kebersihan untuk mengurangkan risiko jangkitan mengikut garis panduan KKM dan WHO. All England sebentar tadi, Lee Zijia terus cemerlang untuk melangkah ke separuh akhir, mengejutkan lawan yang lebih hebat iaitu pilihan ketiga kejohanan, juga juara 2 kali All England Chen Long 21-12, 21-18. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Datuk Razlan Razali menegaskan tiada perlumbaan kali kedua di Sepang dan SIC kekal mengikut jadual Dorna menganjurkan perlumbaan hanya pada 1 November sahaja. Beliau mengesahkan kabar angin yang mengatakan Sepang bakal menganjurkan 2 perlumbaan musim ini selepas pembatalan perlumbaan pembukaan MotoGP di Qatar dan penangguhan di Litar Buriram di Thailand. Menerusi satu kenyataan, Datuk Razlan memaklumkan keutamaan pihaknya adalah keselamatan peminat, pelumba, pasukan, pegawai dan semua pihak yang terlibat. Pihaknya juga mengikuti rapat perkembangan wabak COVID-19 dan mematuhi arahan dan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bermula hari ini, KKM telah menguatkuasakan larangan terbaru dengan menghalang kemasukan rakyat dari Iran, Itali dan Korea Selatan menjadi alasan kukuh kejohanan MotoGP sukar diadakan di Sepang buat ketika ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin mempengerusikan satu mesyuarat khas mengenai COVID-19 di Pejabat Perdana Menteri hari ini. Antara menteri-menteri yang hadir adalah dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Luar Negara. Mesyuarat bermula sekitar jam 3 petang dan satu perutusan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin akan diadakan. Rakaman perutusan tersebut akan disiarkan selepas berita perdana di TV1 dan MyFreeview 123. Pembentukan kerajaan baru diharap dapat membawa perubahan lebih baik serta mampu menyelesaikan semua isu di dalam industri seni tanah air. Harapan itu disuarakan pengarah dan penerbit filem tempatan Datuk Yusof Haslam yang turut mahu kerajaan meneruskan usaha membantu karya tempatan ke peringkat lebih tinggi. Isu-isu yang tak selesai lagi. Kita banyak isu-isu dalam industri yang tak selesai, isu cetak rompak, isu pembayaran harga stesen TV yang masih rendah kalau dikirakan. Saya dah bermain dalam industri ini lebih kurang 35 tahun sebagai pembikin filem dan juga sebagai pembikin drama-drama televisyen, program-program televisyen. Kita tahu harga ini adalah harga tahun 1985. Daripada usia saya 30 tahun sampai sekarang dah masuk umur saya 66. Kita harapkan ada perubahan sebab dengan kos sara hidup yang tinggi, kos pembikinan filem dan juga drama-drama televisyen, especially drama televisyen, sudah meningkat dalam 300%. Jadi harga yang kita dapat setakat ni masih rendah, tapi saya difahamkan pihak kementerian juga telah kaji dan diharapkanlah ini dapat membantulah ya kepada pemain-pemain industri untuk lebih produktif dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu. Sempena ulang tahun ke-10 Humanitarian Care Malaysia, MyCare akan mengadakan majlis makan malam amal sebagai usaha membantu mereka yang kurang berkemampuan di 22 buah negara. Program kebajikan itu adalah sebahagian daripada kempen amal My Ramadan 2020 yang menyasarkan kutipan keseluruhan berjumlah 3.5 juta ringgit. Istimewanya, ia diisi dengan pertunjukan fashion amal dari pereka-pereka fashion terkenal tanah air seperti Shomer Izwa, Tudung People, Dash dan Lords Taylor KL. Mereka yang terlibat diberikan gambar-gambar negara yang mengalami konflik kemanusiaan dan perlu mengekspresikan
mengekspresikan sentuhan kreatif mereka. So basically saya punya colour tu colour-colour sebab gambar tu saya rasa dia dimonopoli of tanah merah lecak So baju saya pun dominant colour dia saya akan letak colour yang seakan-akan tu. Tapi dia punya siluet tu seakan-akan macam negara-negara Afghanistan atau Palestin, tapi saya modernkan lah, saya fashionkan. Kami selalu hantar bantuan ialah di Palestin, di Syria dan juga negara-negara bergolak yang lain. Jadi untuk charity dinner kali ini adalah kali pertama kami collaborate dengan fashion designers, local fashion designers, Shomir Izwa, Tudung People, Style NX, juga Locks Tailor and juga Dash Clothing. So jadi untuk My Care charity dinner ni kita mensasarkan kutipan RM300,000 untuk kami salurkan ke tabung My Ramadan. Penonton dan penderma turut berpeluang menikmati persembahan istimewa dari artis terkenal tanah air iaitu Dato' Hatan, Lah Ahmad dan kumpulan Nasyid Raihan. Tak kisah, asalkan dia membawa manfaat kepada kami dan masyarakat. Kita tengok kami ni ada peluang untuk memberikan impak kepada masyarakat. Di mana peluang kita ada, kita cuba masuk. Dan program yang melibatkan charity fund yang macam-macam ni, kita rasa ini pun lagi-lagi kita perlu bantu dan insya-Allah dengan keterlibatan kami akan membuka mata masyarakat luas supaya terlibat dan mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka. Majlis akan berlangsung 29 Mac nanti bertempat di Connection Conference and Event Centre Bangsa bermula 6 petang. Baik, ini pula cerita mengenai Syafiq Kyle yang kini semakin mantap mutu lakonannya. Ya, pelakon muda kian meningkat ini itu bakal mengharumkan nama negara menerusi kerjasama dengan produksi filem dari Thailand dalam filem berjudul Al-Gojo. Menurut Syafiq, tawaran yang diterima daripada produksi luar sudah menjadi idamannya sejak mula berkecimpung dalam dunia lakonan. Syafiq juga menganggap skrip serta jalan cerita yang menarik membuatkan dia lebih teruja untuk melakukan yang terbaik bersama produksi filem Thailand itu. Benda ni boleh dikatakan jambatan lah. Saya rasa jambatan untuk kita pergi lagi jauh kan. Pada saya sebagai seorang pelakon, saya nak ceburi ke negara lain, mungkin atas genre lain, konsep lain, bekerjasama dengan orang yang bukan berbangsa Malaysia, bekerjasama dengan orang-orang luar yang kita rasa benda yang paling kita takut sekali nak buat, dan saya rasa saya nak buat benda tu. So saya rasa ini adalah peluang, opportunity yang saya tak boleh nak lepaskan, dan saya rasa ini juga rezeki untuk kita. Baik, berita perdana edisi Jumaat 13 Mac berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama saluran berita RTM bagi mengikuti perutusan khas Perdana Menteri mengenai COVID-19 sebentar lagi. Terima kasih kerana bersama RTM. Jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.